Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna was-sa'ba idza syi'ta sahla. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadirin sejemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi ini kita dapat bertemu pada pagi Ramadan yang ke-8. Kita dah berada Ramadan yang ke-8. Jadi masa ni berlalu sekejap je tuan-tuan. Betul tak? Baik. Sebab saya ingat masa awal Ramadan tu, Ramadan yang pertama, saya ada tazkirah di Masjid Selinsing. Rupanya Selinsing ni ada 2 masjid tu. Ada satu lagi kat dalam tu. Masjid apa tau? Sungai Perotan. Tapi di Google dia tulis itu Masjid Selinsing. Sini dia tulis Masjid Al-Amin. Saya pun runsing juga cari yang mana satu masjid dia. Ada masjid rupanya dia ke dalam sikit. Tapi saya nampak macam masjid tu lebih lama kot. Betul tak? Katanya nak runtuh dah, nak kata dapat dana apa 4 juta kot nak buat masjid lain. Tu nak runtuh dah tu. Mungkin dalam tahun ni dia pun nak buat hal lain, mungkin lagi canggih lah kot. Baik. Jadi tuan-tuan, saya rasa sah ya tuan-tuan. Daripada petang Ahad tu, dan ni dah Ahad yang kedua dah tuan-tuan. Pada 1 Ramadan, ni dah 8 Ramadan. Masa tu berlalu sangat cepat. Dan termasuk dalam tanda yang kita mengaji ni tuan-tuan, nanti hadis disebut. Tidak berlaku kiamat sehinggalah yataqarabul azman. Masa ni dekat, masa ni cepat. Dan dia memang cepat sungguh tuan-tuan. Dia nak sebut susah tuan-tuan. Memang 24 jam. Dulu kini selamanya tuan-tuan, 1000 tahun 24 jam. Tapi 24 jam sekarang tak macam dulu tuan-tuan. Dia macam tu. Dia lagi cepat. Dia konsep dia kita nak sebut susah tuan-tuan. Keberkatan masa tu dicabut tuan-tuan. Ada orang terjemah masa cepat ni kenderaan laju. Boleh jugalah terjemah macam tu, naik kapal terbang. Tapi sebenarnya hakikatnya memang keberkatan masa dicabut. Walaupun masa tu 12 jam, 24 jam, tapi kita tak dapat buat banyak benda. Kita sibuk dengan kerja dunia dan masa tu jadi tak berkat tuan-tuan. Masa yang tak berkat ni masa kita banyak terbuang dengan benda-benda yang tak ada manfaat dunia dan akhirat. Ataupun dunia saja, akhirat tak ada apa tuan-tuan. Dan kita rasa sangatlah cepat. Itulah tanda akhir zaman yang kita nampak. Baik, kita tengok tuan-tuan hadis untuk hari ini. Hadis yang berapa? Hadis yang ke-7. Jadi kita akan masuk hadis yang ke-7. Sebelum ni kita dah habis berkenaan dengan golongan anti hadis. Habis dah kita sebut. Yang mana Nabi sebut dulu, sallallahu alaihi wasallam, Nabi dah sebut dah tuan-tuan. Dan zaman Nabi tak ada. Zaman kemudian baru ada. Dan kita tengok sekarang ada golongan, malah tuan-tuan akan pergi tengok di internet ada Ahlul Quran dan sebagainya. Nabi sebut dulu, sekarang baru kita nampak. Ni kita tengok seterusnya tuan-tuan. Apa pula Nabi sebut? Akhir zaman akan berlaku lagu mana? Dan Nabi sebut jadi sungguh tuan-tuan. Bukan kerana Nabi tahu perkara gaib, kerana benda inilah yang diwahyukan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah mengetahui dulu kini selamanya di sisi Allah sama. Kita baca ayat Quran, huwal awwal wal akhir. Allah Ta'ala lah yang awal, Allah Ta'ala yang akhir. Mana dia apa? Awal ke akhir ni sama aja di sisi Allah. Sama aja. Sebab tu adanya takdir. Sebab ada takdir, kerana Allah mengetahui yang akan datang. Tu ada takdir. Dan kita buat dengan kehendak kita. Betul tak? Kita buat dengan kehendak kita. Tapi kenapa ada takdir? Kerana takdir tu dalam liputan ilmu Allah. Sebab tu kita tak boleh salahkan takdir. Boleh tak? Sebab takdir itu ilmu Allah. Esok tuan-tuan buat apa, tuan-tuan pun tak tahu. Walaupun tuan-tuan buat dengan pilihan kita. Betul tak? Kita buat dengan pilihan kita. Dengan akal yang diberi, mata yang diberi, telinga yang diberi, dengan apa?
Ilmu yang ada kita pilih sama ada benda tu baik ataupun buruk. Betul tak? Kita yang pilih. Dan Allah Ta'ala tahu pilihan kita esok, lusa, 1000 tahun. Allah Ta'ala tahu semua dan ada dalam takdir dia. Bukan takdir tu menyebabkan jadi lagu tu, kita yang pilih. Boleh lah. Tapi ilmu Allah meliputi. Cuma adalah benda yang berlaku di luar kawalan. Contohnya aksiden, betul tak? Contohnya sakit yang kita tak nak kena, dah jaga makanan, itu termasuk dalam kita serah pada takdir Allah. Tapi segala benda yang kita buat dengan pilihan kita, salah tu kembali pada kita. Betul tak? Quran sebut berkenaan dengan Bani Israel kan, dia persembah apa? Sembah anak lembu. Allah Ta'ala sebut wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun. Kami tak menzalimi mereka. Ini apa? Bani Israel. Bukan Allah yang paksa mereka dengan takdir Allah supaya mereka sembah lembu tu, kan? Allah tak zalim pada mereka, tapi mereka yang sembah. Mereka yang sembah. Walakin kanu anfusahum yadhlimun. Tapi mereka lah yang zalim pada diri mereka. Sebab tu dalam hidup kita, kalau kita buat dengan pilihan kita, jangan duk kita sandar pada takdir. Salah tuan-tuan. Boleh lah. Kecuali benda yang di luar kawalan. Kita naik kereta elok-elok, hentam belakang, di luar kawalan. Benda yang kawalan kita naik motor up, masuk parit, tanggunghlah tuan-tuan. Kita yang buat pasal. Doktor kata jangan makan gula dah, pakcik ni bahaya makan gula. Kita pergi sentai kat gula, sakit. Salah kita. Betul tak? Quran dah kata wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kita campak diri kita dalam kebinasaan. Kita tahu gula tu dah bahaya, kita kecil manis teruk, kita pergi sapu. Salah siapa? Salah diri sendiri. Quran kata inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, akal fikiran, semua Allah Ta'ala tanya nanti. Betul tak? Tahu gula tu bahaya, pergi makan berapa? Ada orang, saya jumpa orang sakit, anak-anak dia tak bagi makan gula. Tapi gula kan sedap tuan-tuan. Ramadan ni pula dia duduk sentai gula tuan-tuan. Jadi kudih tak pun ke kudih dia tu, sakit tu. Orang kecil manis ni kudih macam-macam kena. Yang saya jumpa ni kudih dia dekat kemaluan dia. Dia jadi kat situ kan, dia jadi macam merah-merah, jadi kudih tak berhenti. Selagi tuan-tuan makan gula, dia memang dia tak akan berhenti kudih tu. Sama dengan kanser kan. Kanser kalau lagi makan gula, kanser tu lagi ganas tuan-tuan, dia lagi kuat. Kanser orang kecil manis pun sama. Lagi makan gula, lagi susah nak baik. Dia susah kering tuan-tuan, dia punya sakit tu. Anak dia tak bagi ya. Tapi orang tua ni kata apa? Kita makan gula ke apa, semua hakikatnya Allah yang jadikan. Memanglah tuan-tuan. Minum racun nak bagi mati pun Allah lah. Tapi minum racun berdosa, sebab kita tahu benda tu tak elok. Betul tak? Kalau kita dah sakit, tahu gula ni tak baik dengan akal fikiran yang Allah Ta'ala bagi, jangan minum. Betul tak? Tapi dia duduk minum. Lepas tu dia duduk cerita bab takdir hakikat ni, merepek semua tuan-tuan. Takdir hakikat ni semua kerja Allah. Kerja kita manusia ada telinga, ada mata, ada akal. Betul tak tuan-tuan? Dipertanggungjawabkan. Jadi tuan-tuan, saya cerita panjang pula. Jadi pendek katanya, bagi Allah ni sama dulu kini selamanya. Sebab tu Allah Ta'ala sebut benda yang nak mai Allah wahyukan pada Nabi Muhammad SAW. Ni cerita akan datang, akan jadi apa. Kerana masa juga makhluk Allah dan kita duduk dalam makhluk Allah, iaitu masa. Masa pun Allah yang jadikan. Allah Ta'ala tidak terikat dengan masa dan tempat. Baik, kita tengok tuan-tuan hadis yang seterusnya. Hadis yang ke-7. Golongan yang sentiasa menang. Jadi dia akan ada golongan yang sentiasa menang. Umat Islam lah tuan-tuan. Maksud dia pada zaman Nabi Muhammad SAW sampailah hari kiamat, akan ada golongan yang bela agama Allah walaupun di mana. Akan ada tuan-tuan. Kalau jatuh di satu tempat, di tempat lain ada. Tempat ni umat Islam teruk, tempat lain umat Islam kuat. Tempat sana umat Islam rosak akhlak dia, tak sembahyang, minum arak, tak kenal agama. Di tempat lain umat Islam kuat memegang agama. Dia cerita hadis ni tentang umat Islam tuan-tuan. Baik. Tapi hadis ni jugalah yang menyebabkan jadi apa? Pergaduhan sama umat Islam. Pasal umat Islam claim yang ni golongan ni apa? Betul tak? Terutama golongan Wahabi tuan-tuan. Wahabi dia suka guna hadis ni, dia guna ni depa perasan lah tuan-tuan. Tak, ayat ni bukan cerita bab golongan Wahabi.
Hadis ni cerita berkenaan umat Islam yang berpegang pada ajaran Islam. Baik. Kita tengok. Anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis ni daripada sahabat Nabi, nama dia Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an. Maksud dia Nabi sampaikan hadis ni, Mughirah dengar. Mughirah dengar, dan Mughirah bin Syu'bah sampaikan kepada kita. Mughirah bin Syu'bah ni sahabat Nabi, dan dia penasihat. Dia panjang umur dia. Akhir hayat dia menjadi penasihat kepada Sayyidina Ali radhiyallahu an. Tuan-tuan kalau nak tahu kumuk Mughirah ni senang. Mughirah ni kalau ikutkan kumuk dia tuan-tuan, adalah kumuk yang penganut Syiah anggap kumuk Sayyidina Ali tu. Kan Sayyidina Ali kan ada kumuk dia di mana, di Najaf ke di mana tu, yang mana orang Syiah duk pergi tiap-tiap tahun pergi, katanya kumuk Sayyidina Ali. Sebenarnya itu bukan kumuk Sayyidina Ali. Sebab Sayyidina Ali meninggal di Kufah. Dia dibunuh di Kufah, dan mayatnya ditanam secara sembunyi. Sebab apa? Sebab orang Arab dengan orang Parsi ni, dia ada satu budaya yang buruk sikit. Parsi ke Arab, dia ada satu passion dia yang tak elok. Passion mereka yang tak elok ni, adat mereka lah. Kalau marah kat orang tu, gali kubur kawan tu. Gali kubur, ambil mayat dia, bakar ke, kencin ke. Itu passion orang Arab kadang-kadang buat, orang Parsi kadang-kadang buat. Jadi dulu-dulu mereka dah mula buat lah. Kalau kumuk pemimpin-pemimpin, takut nanti golongan Khawarij. Tuan-tuan tahu golongan Khawarij golongan yang sesat. Mereka akan diperangi oleh Sayyidina Ali radhiyallahu an. Dan mereka juga yang bunuh Sayyidina Ali. Abdul Rahman bin Muljim, dia bunuh Sayyidina Ali. Jadi mayat Sayyidina Ali ni ditanam secara sembunyi-sembunyi. Tapi di Kufah, bukan di Najaf. Di Kufah tuan-tuan. Sebab tu bila Sayyidina Ali meninggal, dah berpuluh tahun dia meninggal tuan-tuan, ada orang jumpa. Bila dekat dengan rumah dia, digali tanah jumpa mayat. Tapi masih elok lagi tuan-tuan. Sayyidina Ali kan dia mati syahid, sahabat yang mulia. Jumpa satu orang yang mana masih lagi berdarah di janggut dia. Sebab Sayyidina Ali dia kena pukul dengan, tetak dengan pedang di dahi dia oleh Abdul Rahman bin Muljim. Abdul Rahman bin Muljim ni orangnya hafal Quran. Khawarij tuan-tuan. Tuan-tuan nak kena Khawarij ni mudah je tuan-tuan. Khawarij ni dia cepat mengatakan orang syirik, bid'ah, kafir. Itu Khawarij itu. Cepat sangat kata orang bid'ah, syirik, kafir. Ini Khawarij punya passion. Itu perangai dia. Dia tak boleh tengok orang lain pada orang. Orang lain pada dia, dia akan hukum macam-macam. Itu Khawarij. Walaupun dia hafal Quran, itu ciri Khawarij. Suka menghukum umat Islam dengan hukum kafir, musyrik dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, Sayyidina Ali ditanam di Kufah. Sampai sekarang jenazah dia berada di Kufah. Di mana? Wallahu alam. Bukan Sayyidina Ali, banyak tuan-tuan kubur yang kita tak tahu. Di Baqi' tuan-tuan, banyak kubur sahabat Nabi kita bukan tahu. Tapi di situ kubur sahabat Nabi banyak. Orang kata lah, oh sini Abdul Rahman bin Auf sini kot, Sayyidina Osman sini kot. Orang sebut je di sini, orang tunjuk je. Sayyidatuna Aisyah di mana, kita tahu agak-agak betul tak kan, sini. Sebab tak ada batu. Orang tahu okey ahli bait Nabi pun banyak di Baqi' tuan-tuan. Tapi kita tak tahu banyak sahabat Nabi, ada 114,000. Banyak kubur sahabat Nabi yang kita tak tahu. Yang kita tahu sungguh tuan-tuan, yang confirm 2 orang yang kita tahu sungguh. Siapa dia tuan-tuan? Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar kan. Sebab dia duduk belakang Nabi SAW dekat dengan Raudah kan. Itu kita tahu ijma' ulama tuan-tuan, tak ada khilaf. Di situlah kubur Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar. Baik. Jadi tuan-tuan, Sayyidina Ali kubur dia berada di Kufah. Mana kubur Mughirah bin Syu'bah ni? Yang orang Syiah duk pergi sekarang ni. Orang Syiah duk pergi sekarang ni, yang mereka duk agungkan. Kalau ikut ahli sunnah wal jamaah, ikut riwayat yang kuat, kubur itu bukan kubur Sayyidina Ali, tapi kubur itu adalah kubur Sayyidina Al-Mughirah bin Syu'bah, sahabat Nabi juga lah. Baik, tapi tak apalah tuan-tuan. Tuan-tuan sembang orang Syiah, dia tak terima lah tuan-tuan. Betul tak? Dia tak terima lah. Dia sakit hati lah. Tapi itulah hakikat sebenarnya. Itu kubur Mughirah bin Syu'bah. Baik. Dia berkata, la yazalu ta'ifatun min ummati zahirina hatta ya'tiyahum amrullah wa hum zahirun. Hadis riwayat Imam Bukhari. Artinya, daripada Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sentiasalah
sentiasalah di kalangan kamu, yakni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah, ada golongan yang berjaya dalam perjuangan mereka. Akan ada di kalangan umat Islam ni golongan yang sentiasa berjaya dalam perjuangan mereka. Sehinggalah sampai satu saat yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka sentiasa berjaya. Sehinggalah datang kiamat tuan-tuan, mereka tetap berjaya. Hadis ni tuan-tuan, golongan Wahabi kadang-kadang dia pakai. Dia nak kata dia lah. Dia kata ni hadis ni cerita pasal kami ya. Tu depa duk bid'ah sana sini tuan-tuan. Habis bid'ah. Sini bid'ah, sana bid'ah tuan-tuan. Hadis ni bukan cerita tentang golongan Wahabi. Dan hadis ni juga bukan merujuk kepada mana-mana parti lah tuan-tuan. Dia lebih merujuk kepada umat Islam. Umat Islam yang mengamalkan Islam, yang memperjuangkan Islam secara keseluruhan dia merujuk pada itu tuan-tuan. Baik. Jadi makna dia tuan-tuan, umat Islam ni lagu mana pun tuan-tuan, pasti ada yang bela dia. Dia takkan lenyap tuan-tuan, Islam ni. Tak macam ajaran Nabi-Nabi terdahulu. Umat ni kelebihan umat Nabi Muhammad SAW. Ajaran Nabi Ibrahim rosak tuan-tuan, hilang terus kerana seorang yang jahat. Dia ni orang nampak bagus tapi jahat tuan-tuan. Nama dia Am bin Luhai. Am bin Luhai, dia ni orang baik, suka tolong orang, suka sedekah, bagi makan orang fakir miskin, orang haji. Bagus Am bin Luhai ni. Orang di Mekah tu sangat menghormati Am bin Luhai sebab nampak bagus. Tok Lebai lah, kalau kita panggil Tok Lebai lah, Tok Lebai kaki masjid. Am bin Luhai bagaimana dia rosakkan ajaran Nabi Ibrahim? Dia pergi di Syria, dia tengok di Syria orang Syria sembah berhala. Jadi dia nampak menarik sembah berhala ni. Am bin Luhai ni lah, dia nampak menarik sembah berhala ni. Dia bawa balik berhala. Apa berhala dia bawa balik. Disebabkan dia lah tuan-tuan, habis bangsa Arab sembah berhala. Asalnya bangsa Arab agama Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Ismail ikut. Semayang 2 waktu. Pagi 2 rakaat, petang 2 rakaat. Datang Am bin Luhai tuan-tuan, habis tuan-tuan. Dia bawa berhala dan Nabi SAW nampak dia dalam neraka, duduk jalan seret berhala dia dalam neraka. Am bin Luhai. Dia punya sekerja seorang sebab orang percaya kat dia tuan-tuan, orang nampak baik. Dia bawa berhala, pakat bangsa Arab semua berhala habis. Rosak tuan-tuan. Ajaran Nabi Musa tuan-tuan lenyap. Kitab Taurat diubah tuan-tuan, Taurat. Ajaran Nabi Isa tuan-tuan lenyap. Ada lagi lah kitab tu ada tuan-tuan, tapi banyak yang diubah. Diubah isi kandung. Yang sebut ubah ni memang betul ubah. Allah Taala sebut dalam Quran. Fawailul ladzina yaktubuna alkitaba bi aydihim thumma yaquluna hadha min indillah. Celakalah bagi golongan yang tulis, dia tulis satu benda, dia kata ini daripada Allah. Itu kitab Taurat dan Injil. Quran sebut telah diubah, telah ditukar tambah dan telah dibuang. Baik. Jadi tuan-tuan, untuk umat Nabi Muhammad SAW dia tak macam tu. Dia takkan lenyap tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan tak perlu risau nasib Islam. Betul? Ada orang kadang-kadang dia fikir nasib Islam. Tuan-tuan jangan risau nasib Islam. Sebab Islam ni agama Allah. Allah jaga Islam tuan-tuan. Islam ni agama Allah. Allah tu siapa? Allah tu pemilik langit bumi. Semua milik Allah tuan-tuan. Agama inna dina indallahi Islam. Agama ni siapa? Allah agama Islam. Allah jaga agama dia. Yang kita risau ni kita, anak beranak kita dan umat Islam. Betul tak? Itu betul lah tuan-tuan. Islam Allah jaga tuan-tuan. Apa pun berlaku kat dunia ni tuan-tuan, Allah jaga Islam. Allah Ta'ala boleh lenyapkan tuan-tuan bumi ni dalam sekelip mata, datangkan makhluk yang lain. Boleh tuan-tuan. Malah Allah Ta'ala pun dah ada makhluk yang lebih ramai pada manusia, berganda-ganda tuan-tuan. Itu malaikat kan. Sebab tu tuan-tuan perasan tak kalau kita tengok, kenapa alam semesta ni luas tuan-tuan? Luas. Kita tak tahu batasan alam semesta tuan-tuan. Luas sungguh. Bumi ni tuan-tuan, nak banding alam semesta ni tuan-tuan, macam kuman je kot. Saya ingat kecil lagi tuan-tuan. Sangat besar alam semesta tu. Dan tak tahu tuan-tuan, kita dengan matahari pun tuan-tuan
150 juta kilometer kita dengan matahari. 150 juta kilometer. Untuk angkasa lepas, kalau laut orang kata batu nautika kan, dia luas sikit pada kilometer. Pasal laut tu luas. Alam semesta dia tak boleh guna kilometer, tuan-tuan. Kat bumi boleh lah kita dengan Ipoh 100 km, betul. Kuala Lumpur mungkin dalam 300, betul tak kita guna macam tu. Dekat alam semesta tak boleh. Kita tengok sistem suria, bumi dengan matahari ni dekat, tapi 150 juta kilometer. Alam semesta dikira jarak guna cahaya, tuan-tuan. Cahaya. Dia panggil tahun cahaya. Makna dia, tuan-tuan, kita dengan matahari 150 juta kilometer, tahun cahaya dia 8 minit. Makna dia cahaya bergerak. Cahaya punya kelajuan, tuan-tuan, adalah 299 juta 972,458 meter per saat. Itu kelajuan cahaya. Yang menariknya, tuan-tuan, koordinat piramid Giza tu, piramid yang besar di Mesir tu, dia punya koordinat di bumi sama dengan kelajuan cahaya. Itu yang kita agak pelik lah, tuan-tuan. Koordinat dia di bumi tu sama, 299 juta 972,458 darjah. Sama dengan kelajuan cahaya, tuan-tuan. Saya tak tahu betapa canggihnya Firaun dulu, tuan-tuan. Canggih lah, tuan-tuan. Macam mana dia boleh buat kira kelajuan cahaya, tuan-tuan. Kita pun pelik, tuan-tuan. Boleh bubuh koordinat dia sama dengan kelajuan cahaya. Pelik, tuan-tuan. Jadi, tuan-tuan, dalam cahaya memerlukan 8 minit untuk sampai ke bumi. Daripada matahari tu, cahaya memerlukan 8 minit nak sampai ke bumi. Jadi, jarak kita dengan matahari adalah 8 minit tahun cahaya. Boleh tak? 8 minit tahun cahaya sama dengan apa? 150 juta kilometer. 8 minit. Tuan-tuan tahu sekarang ni ada planet bukan setahun cahaya. Setahun cahaya tu maksud dia cahaya nak sampai kat kita setahun baru sampai. Yang 8 minit tadi pun dah 150 juta kilometer. Malah yang terakhir saya dengar kata yang berpuluh-puluh bilion tahun cahaya. Tahu tahun cahaya? Bintang itu 1 bilion tahun cahaya. Maksud dia apa? Cahaya bintang tu nak sampai kat kita 1 bilion baru sampai kat kita. Besar mana alam semesta, tuan-tuan? 1 bilion tahun. Malah kebanyakan bintang yang tuan-tuan tengok kat langit tu, bintang tu bukan ada kat situ dah. Dia dah bergerak ke lain dah. Tapi cahaya dia baru sampai kat kita. Punya luasnya alam semesta ni, tuan-tuan. Tak tahu nak habaq, tuan-tuan. Saya fikir juga pasti luas sangat alam semesta ni sampai kita tak tahu batasan, kita pun tak tahu. Dah lah luas. Dia mesti ada batasan, tuan-tuan. Yang tak ada batasan ni Allah ya. Betul tak? Allah aja yang tidak ada batasan. Makhluk mesti ada batasan. Tapi kita pun tak tahu batasan dia, tuan-tuan. Luas. Barulah fikir baru kita tahu pasal malaikat tu ramai, tuan-tuan. Langit tu tempat malaikat. Kan disebut dalam hadis Nabi, kalau dibuka hijab, tidak ada ruang 4 jari, melainkan ada dahi para malaikat yang sujud di langit. Dan kita akan dengar bunyi malaikat berzikir di langit. Kita akan dengar bergema, tuan-tuan. Kata Nabi SAW, kalaulah kita nampak macam tu, sebut dalam hadis sahih, tuan-tuan, kita nampak malaikat yang sedang beribadah di langit, dengar malaikat duk tasbih bergema di langit ni. Kata Nabi SAW, wa ma taladzattum bin nisa' alal furush, kita pun tak terengi nak bersama dengan isteri. Pasal takut. Bini lawa lagu mana pun tak terengi pun nak tidur dengan dia. Pasal takut tengok malaikat yang besar-besar yang berzikir bergema di langit. Tak teringin kat isteri, isteri pun tak teringin kat lelaki. Dan kamu akan pergi ila sa'adat. Wal tajatum ila sa'adat, dan kamu semua akan pergi ke tempat-tempat tinggi menangis berdoa. Takut, tuan-tuan. Allah ada makhluk yang sangat taat, la ya'sunallaha ma amarahum. Betul, Quran sebut. Allah Ta'ala ada malaikat yang tak ingkar pada Allah, dan sangat ramai. Ramai seramai-ramainya. Senang kata alam semesta ni dipenuhi oleh malaikat yang beribadah. Alam semesta ni dipenuhi malaikat yang beribadah ramai. Bumi ni halus je. Halus je, tuan-tuan. Cik je. Sikit je, tuan-tuan. Bila-bila Allah boleh lenyapkan. Yang kita duk tengok Rusia, Ukraine, Amerika duk perang, tuan-tuan. Kecil je, tuan-tuan. Cik je. Bila-bila boleh lenyap, tuan-tuan. Saya bagi contoh nak cerita betapa agungnya Allah, tuan-tuan.
Kita tahu dalam dunia ni benda yang paling kuat nuklear lah. Betul tak? Nuklear. Ada nuklear. Nuklear ni kalau letupkan semua tuan-tuan, tak hancur lagi bumi. Kalau semua nuklear yang ada kat bumi ni, Rusia ada 6850, Amerika 6450. Semua nuklear yang ada ni, Jepun ke Amerika, China ke, letupkan dalam satu masa, bumi ni tak hancur lagi. Tapi teruklah bumi ni tuan-tuan. Malah tuan-tuan, sebenarnya gempa bumi lebih kuat. Tsunami yang berlaku kan, itu lebih kuat yang berlaku. Tsunami, gegaran itu lebih kuat. Di angkasa lepas tuan-tuan, ada satu benda yang sangat kuat, yang setakat yang kita tahu, kalau benda tu kena kat bumi, dalam satu saat, mungkin tak sampai sesaat, bumi akan jadi debu. Kita semua jadi debu tuan-tuan. Itulah benda yang kita tahu paling kuat. Cuma dia tak pernah kena bumi tuan-tuan. Kalau kena bumi, bumi akan jadi debu dalam masa sesaat. Mungkin tak sampai sesaat, hilang terus. Kita ada guna tuan-tuan, dia nama dia gamma ray burst. Gamma ray burst, sinaran, letusan sinaran gamma. Kita ada juga gamma tuan-tuan. Tuan-tuan pergi X-ray kan, tu sinaran gamma juga tu, tapi tak kuat. Tuan-tuan masuk dalam mesin apa, MRI, apa benda yang masuk dalam badan tu kan. Tuan-tuan jangan pergi selalu rosak badan tuan-tuan. Dia guna sinaran gamma, tapi tak kuat tu. Kan orang sakit masuk dalam mesin terowong tu kan, itu pakai sinaran gamma juga. Tapi itu tak kuat. Kat langit ada yang kuat. Kuat sekuat-kuatnya. Dia berlakunya sinaran gamma ni apabila bintang tuan-tuan. Bintang, cerita astronomi pula tuan-tuan. Tapi nak cerita agungnya Allah tu tuan-tuan. Bintang tuan-tuan, bintang tu menyala sebab dia ada hidrogen. Macam lampu lah menyala, ada karen. Minyak tanah ada minyak gas menyala tuan-tuan. Bintang tu menyala pasal ada hidrogen dalam dia. Matahari pun tu bintang tuan-tuan. Matahari tu bintang tapi bintang kecil. Matahari yang kita tu, matahari tu bintang lah tu. Bintang kecil. Bintang paling dekat dengan kita matahari, dan matahari tu bintang lah. Tapi salah satu bintang kecil. Matahari bila habis hidrogen dia, ditukar pada helium. Macam minyak gas lah, dia jadi asap, betul tak? Karbon dioksida. Macam tu juga. Matahari dia menyala tu, ditukar hidrogen kepada helium. Sampai satu masa hidrogen akan habis. Bila habis dia akan kembang. Matahari, bintang lah, dia akan kembang. Lepas tu dia akan meletup sekuat-kuatnya. Dia akan menghasilkan black holes yang kita pun tak tahu apa tuan-tuan. Black holes, lubang hitam. Masa dia meletup tu tuan-tuan, masa dia meletup tu, bila bintang tu meletup, masa itulah keluar sinaran kiri dan kanan dia. Kerana letupan bintang, dia keluar sinaran, dia panggil gamma ray burst. Sinaran gamma tu, letusan sinaran gamma tu dia akan jauh ni, dia terbang. Dia apa? Dia memancar sangat jauh. Kalaulah bumi kena sinaran tu, dalam mungkin tak sampai second, bumi terus jadi debu. Sangat kuat. Tuan-tuan, itu pun makhluk Allah tuan-tuan. Allah, Islam tu agama Allah. Allah jaga Islam. Yang bahayanya kita yang tak amalkan Islam. Betul tuan-tuan? Kita yang tak amalkan Islam. Umat Islam yang mengabaikan Islam, itu yang bahaya. Tapi Allah Ta'ala nak beritahu tuan-tuan, kod mana pun tuan-tuan, Islam ni akan ada orang bela dia. Ini maksud hadis ni. Akan ada orang bela dia. Dia takkan mati. Takkan ada satu masa kat bumi ni, seluruh dunia ni, tak ada langsung orang bela Islam, tak ada orang amalkan Islam. Dia takkan jadi macam tu. Untuk umat Nabi Muhammad SAW, macam mana teruk pun dunia, akan ada umat Islam yang bela. Itu makna dia. Nanti dia akan syarah tuan-tuan. Baik. Sebab tu tuan-tuan, kita tengok sekarang lah, negara kita alhamdulillah tuan-tuan, ada yang semayang, berjemaah, puasa. Walaupun kita tahu ada negara umat Islam yang jauh pada agama kan, macam Azerbaijan contohnya lah. Azerbaijan bagus Azerbaijan, tapi dia pun banyak tak puasa kan. Azerbaijan dulu, Bosnia Herzegovina kan, banyak jauh pada agama sampai kena serang dengan Serbia. Ada tempat-tempat umat Islam abaikan Islam terus, tapi ada tempat umat Islam kuat, betul tak? Amalkan Islam. Kita tengok kalau di negara Arab, di Mesir ke, di Syria ke tuan-tuan, kalau Ramadan kalah kita. Di Turki ke tuan-tuan, tengok Ramadan ni pun macam mana. Akan ada tempat yang umat Islam dibela, Islam dimartabatkan, Islam dipandang. Orang tengok tuan-tuan, Turki sebagai negara Islam yang kuat, maju dalam ketenteraan dan sebagainya. Kod mana pun akan ada mana-mana negara yang menjadi contoh bagi Islam. Jatuhlah mana-mana kerajaan, nanti naik kerajaan Islam sana. Jatuh kerajaan sini Islam, naik Islam sana.
Sini umat Islam banyak buat maksiat, nanti di sana umat Islam taat amalkan Islam. Baik. Kita tengok tentang keterangan. Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan umat Islam ini umat yang terakhir sekali, dan Allah Subhanahu Wa Taala berjanji akan melihara kitabnya Al-Quran. Allah Taala jaga Al-Quran. Al-Quran takkan diubah, tuan-tuan. Allah Taala jaga Al-Quran. Sebab tu kalau orang kata Quran ini telah dikurangkan, ini berat, tuan-tuan. Ini dakwaan yang boleh jadi kufur, tuan-tuan. Quran Allah Taala jaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Quran dan kami jaga. Kalau orang kata Quran yang ada sekarang tak betul, boleh jadi kufur, tuan-tuan. Ataupun dia kata Quran yang ada ni, ada sebahagian orang Syiah, bukan semua, tuan-tuan, sebahagian. Saya tak mau kata semua, sebahagian, tuan-tuan. Dia percaya Quran yang ada ni memang Quran, tapi 1/3. Lagi 2/3 mana? Lagi 2/3 ada dekat Imam Mahdi. Imam Mahdi ada kat mana? Di Sirdap. Sirdap ni lubang dalam tanah, tuan-tuan. Ataupun di Iraq tu, nama dia Samarra, tuan-tuan, tempat dia. Samarra, nama panjang dia Sarra Marra'ah. Sarra Marra'ah ni maksud dia gembira orang yang lihat. Itu nama tempat dia. Sarra Marra'ah, gembira senang hati orang yang lihat. Tapi diringkaskan dipanggil Samarra di Iraq. Di Samarra tu dia ada satu lubang. Katanya dalam tu lah adanya Imam Mahdi Syiah punya lah. Imam yang ke-12 dia ada dalam tu lah. Depa tiap-tiap hari dia pergi lah. Tiap-tiap hari dia pergi doa, keluarlah dia minta Imam Mahdi tu keluar. Memang betul pun, tuan. Saya ingat dulu ada satu mufti di Malaysia. Saya tak ingat mufti mana. Dia pernah cerita dia pernah pergi di situ. Mufti tu lah. Pergi di Iraq tu, dia pergilah tempat yang Syiah kata ada imam 12 daripada dalam tu. Sedap. Kata tuan tengok orang Syiah kat kereta depa kadang-kadang dia tulis Allahumma ajil farjahum. Kalau tuan-tuan perasan lah. Tapi kalau tuan-tuan kena faham lah Arab. Allahumma ajil farjahum, di sisi Syiah, ya Allah segerakanlah kemenangan mereka, yakni keluarnya imam 12 tu. Keluarnya yang dalam lubang tu lah, yang dah sembunyi selama 1200 tahun, tuan-tuan. Ini Ashabul Kahfi mengalah, tuan-tuan. 1200 tahun Quran hadis tak sebut, tapi dia percaya, tuan. Jangan dia percaya sungguh. Tak apa, tuan. Katanya ada di situ, ada seorang mufti, dia pergi di situ. Sedap tu lah, saja nak tengok tempat mulia, saja nak tengok lah yang Syiah agung lah sangat ni, yang dia duduk pergi. Syiah Malaysia pun pergi, tuan-tuan. Dia pun pergi, dia tengok memang ada lubang, ada lubang di Samarra tu, ada lubang Sirdap dalam tu. Dia tak dalam sangat pun, dalam lubang tu yang dia dakwa kata Imam Mahdi tu, yang dia duk minta dia keluar. Jadi mufti ni tanya dekat penjaga lubang tu. Penjaga lubang ni lama, berpuluh tahun dah jaga lubang tu. Mufti ni tanya, betul ke ada Imam Mahdi dalam ni? Kata yang jaga lubang tu, tak ada lah, dia kata. Tapi dia jagalah fulus, betul tak kan? Dia jaga berpuluh tahun. Dia kata tak ada. Tapi dia orang bagi duit, dia duduk juga lah, tuan-tuan. Tapi kata tak ada. Apa dia percaya? Betul tak kan? Sampai Syiah Malaysia pun percaya sungguh. Jadi dia percaya, katanya ada 2/3 dekat yang dalam lubang tu lah. Jadi yang ada sekarang ni 1/3. Sebab tu dan mereka tak mampu buat. Sebab tu kalau tuan-tuan pergi di Iran, Quran sama. Of course sama. Pasti apa sama? Pasti Allah jaga Quran. Walaupun hang dakwa ni 1/3, hang takkan boleh buat. Betul tak? Allah Ta'ala jaga. Sebab tu tuan pergi di Iran, pergi mana-mana tempat pun Quran sama. Pasti tak boleh buat Quran. Saya ada je yang dia buat. Surah wilayah. Tuan-tuan pernah baca surah wilayah? Dia ambil ayat Quran, celah tu dia selit Ali Hasan Husin, tuan-tuan. Memang merapu jadinya, tuan-tuan. Dia ambil surah Al-Quran ni, pergi tambah Ali Hasan Husin, tuan-tuan. Merapu sungguh lah, tuan-tuan. Sebab tu bila mereka tak boleh buat, Quran tak boleh buat, Allah Ta'ala jaga. Kalau mereka buat, akan nampak, bahasanya nampak macam bodoh lah, tuan-tuan. Mengarut. Maka mereka claim lah. Claim macam ni bahaya, tuan-tuan. Claim macam ni sangat bahaya, takut merosakkan akidah, tuan-tuan. Nah, Quran yang ada ni dah lengkap. Dah sempurna, tidak ada sebarang kekurangan. Baik, tuan-tuan. Kita ni dah syuruk ke apa, tuan-tuan? 17, kita 4 minit kita, tuan-tuan. Baik, kemudian. Jadi Quran Allah Ta'ala jaga. Oleh kerana itu Allah SWT telah memastikan lahirnya generasi demi generasi yang akan mengikut tugas dakwah hingga tetap wujud golongan mukmin di permukaan bumi ini. Akan ada orang yang memperjuangkan Islam, menyampaikan Al-Quran. Sebelum saya lupa, tuan-tuan, Al-Quran ni ada seorang di Ihya, sekolah saya tu ada seorang Ustaz Tahiri. Dia daripada Maghribi, tuan-tuan. Dia bagi tahu saya kalau di Maghribi, di Morocco tu,
Boleh kata sangat ramai, ribuan orang yang hafal Quran dan boleh tulis Quran. Hafal Quran dan boleh tulis. Sampai saya tengok, tuan-tuan perasan di Facebook, ada orang share kan, orang di Afrika, di mana? Di Morocco, mereka hafal Quran tulis atas kayu. Kesian, Quran tak ada. Ustaz Turi kata mana ada mengarut. Di Morocco tu Quran lawa-lawa banyak tuan-tuan, penuh. Tapi memang mereka hafal lagu tu. Mereka tulis padam, tulis padam, tulis padam. Sebab mereka tak mau hafal saja, mereka nak hafal dan tulis tuan-tuan. Dan satu hari bagi tahu saya, di Morocco tu ribuan, mungkin ratus ribu orang yang hafal Quran dan boleh tulis sebiji tuan-tuan. Jadi tuan-tuan kalau tengok di iklan di Facebook ke puan, kesian mereka hafal. Tu tak betul tuan-tuan. Ustaz Tuhiri dia geleng kepala, dia kata tak betul tuan-tuan. Memang mereka mazhab tu banyak tuan-tuan, cuma itu cara mereka hafal lagu tu. Dia bertulis padam, hafal, tulis. Dia kena hafal dan tulis. Dan dia akan cek, bukan cek hafalan saja, cek tulisan betul tak betul. Kalau hafalan lancak, tulisan tak betul, tak boleh. Memang kena balun lah tuan-tuan, kena pukul lah tuan-tuan. Jadi nak ceritanya tuan-tuan, kat dunia ni ada ratus ribu, mungkin juta umat Islam tuan-tuan, yang mana hafal Quran dan boleh tulis tuan-tuan. Kalau hari ni Quran lenyap, Quran lenyap, umat Islam boleh tulis biji balik tuan-tuan. Quran yang kita baca ni tuan-tuan, memang tulis tangan. Quran yang tuan-tuan baca ni tulis tangan, tapi dia kemudian dia print dah banyak-banyak tuan-tuan. Asal tulis tangan. Nama yang tulis tu pun Syekh Osman, nama dia Osman juga tuan-tuan. Hidup lagi, ada di Mekah tu. Dia tulis tangan. Hatta dalam handset tuan-tuan ni pun, daripada tulisan tangan dia lah, dia scan bubuh tulisan tangan, nama dia Syekh Osman, hidup lagi tuan-tuan. Baik. Kemudian jadi Allah Ta'ala akan jaga, akan ada golongan yang membela agama Allah daripada generasi ke generasi, tidak akan lenyap. Kita ada seminit lagi tuan-tuan. Kalau kita meneliti sejarah umat Islam mulai zaman permulaan penyebarannya hingga ke hari ini, kita akan mendapati bahawa umat Islam telah teruji di sepanjang sejarah dengan ujian-ujian yang berat. Banyak benda tuan-tuan kalau nak sebut. Daripada zaman Nabi SAW sampailah kita hari ini tuan-tuan, panjang cerita tuan-tuan. Saya ingat akan datanglah saya sebut tuan-tuan. Daripada ujian bagaimana setelah kewafatan Nabi SAW, kemudian umat Islam bersatu bawah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, kemudian jadi fitnah pada zaman Sayyidina Osman, panjang cerita dia tuan-tuan. Kemudian pada zaman Sayyidina Ali tuan-tuan, fitnah itu dah terbuka dan dia tak tertutup tuan-tuan. Siapa yang menjadi pintu tutup tu? Pintu yang menutup fitnah. Fitnah ni maksud dia pertempungan umat Islam tuan-tuan. Sampai hari ni umat Islam bergaduh. Betul tak? Bukan umat Islam, semua manusia tuan-tuan. Ukraine, Rusia tu bukan Islam pun. Tidak, perang mati berapa ribu tuan-tuan, berpuluh ribu perang. Manusia ni memang kerja bergaduh tuan-tuan. Tapi nak cerita umat Islam, start dia bergaduh teruk tuan-tuan. Tak kira lah kalau sekarang ni bergaduh bab, kita tengok Facebook, bergaduh bab tarawih, benda remeh tuan-tuan. Tidak, bab remeh, bergaduh teruk, bergaduh sampai mengutuk tuan-tuan. Baru ni dia kata jangan, baru ni pula dia share apa, jangan sembahyang tarawih tiap-tiap malam, bid'ah pula dah. Pasal Nabi sembahyang malam 21, 23 dan 25, 27 Nabi tak keluar. Jadi kalau nak ikut Nabi sembahyang 21, 23, 25, sembahyang banyak, bid'ah. Teruk tuan-tuan. Lepas tu claim salafi lah, salah. Ni apa benda ni? Kita kena ada usul fiqh, faham betul tak syariat Nabi bawa tu, baru kita boleh bercakap. Ni baca sedikit hadis kita hukum orang bukan tuan-tuan. Adakah itu maksud pensyariatan? Adakah itu maksud hadis Nabi? Baik, ada yang bergaduh buat politik, tuan-tuan pun tahu. Kalau kita baca di Facebook, orang politik bergaduh, itu yang paling pening sekali. Politik kalau bergaduh, itu yang paling pening. Saya tengok, kalau saya punya member ni kalau teruk sangat politik, duduk kutuk sana kutuk sini, saya snow kan, meluat tengok tuan-tuan, serabut kepala tuan-tuan. Orang bergaduh politik paling teruk lah tuan-tuan. Politik bergaduh pada zaman dulu, bergaduh, umat Islam bertembung umat Islam tuan-tuan. Walaupun saya ada pandangan peribadi saya, politik mana yang baik dalam pandangan saya. Jadi tapi tuan-tuan, pertembungan tu memang ada. Umat Islam bertembung, dalam bab remeh pun bertembung, bergaduh, semua benda bergaduh tuan-tuan. Bila tuan-tuan, pada zaman Sayyidina Abu Bakar tak ada. Sayyidina Umar tuan-tuan, pada zaman Sayyidina Umar, Nabi dah sebut nanti akan jadi fitnah yang besar. Sebab itulah Sayyidina Umar tanya kepada siapa nama? Huzaifah Al-Yamani. Pintu fitnah tu, yang ini pertemuan umat Islam ni, adakah dibuka ataupun ditutup? Dibuka ataupun dipecahkan?
kata Huzaifah Al-Yamani, bahkan pintu itu akan dipecahkan. Maknanya dia bila pintu itu pecah, maka fitnah itu takkan tertutup sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat umat Islam bertembung, walaupun dalam isu yang tak patutnya bertembung. Betul tak? Bab khilafiyah lah paling tak patut tuan-tuan. Patut lah tuan-tuan bertembung. Betul tak? Bab sentuh isteri batal tak batal, ada orang bergaduh tuan-tuan. Ada bergaduh. Pasal apa? Dia kata tak batal, inilah sunnah Nabi. Dia klaim sunnah Nabi. Habis tu kita yang pegang batal, kita dah bercanggah dengan sunnah, bid'ah lah kita ni. Nampak tak? Benda khilafiyah dia pergi klaim sunnah. Mana boleh? Benda khilafiyah, betul tak kan? Tak boleh klaim sunnah suka-suka macam tu. Baik. Dia bagi pandangan fiqh, dia kata ni fiqh sunnah tuan-tuan. Yang lain bukan sunnah. Bergaduh lah tuan-tuan. Baik, jadi tuan-tuan, kenapa pintu dipecahkan? Sebab Sayyidina Umar dia tak mati biasa. Sayyidina Umar dia dibunuh. Itu maksud dipecahkan. Bila Sayyidina Umar dibunuh, pintu fitnah dah terbuka. Itu yang jadi pertemuan dahsyat pada zaman Sayyidina Osman sampai dibunuh. Zaman Muawiyah dengan Sayyidina Ali, dua-dua tuan-tuan radhiyallahu anhuma, pertemuan sampai hari ni tuan-tuan. Kalau orang pelik tuan-tuan, pasal apalah ada umat Islam ni bergaduh bab politik, Sayyidina Muawiyah, Sayyidina Ali ni lagi jauh mulia pada kita semua tuan-tuan. Tapi dalam bab politik ni memang rumit, jiwa kena besar. Betul tak kan? Kena tabah, nak tahu mana yang lebih baik, mana yang orang panggil apa, mana yang lebih aula tuan-tuan, yang nak diutamakan, mana priority tuan-tuan. Perlu pada kebijaksanaan. Baik tuan-tuan, ni nak cerita panjang lah tuan-tuan. Nanti kita sebut akan datang kita ujian ini bermula. Golongan musyrikin Mekah. Nanti lah kita sambung tuan-tuan. Panjang tu nak cerita. Ujian ini bermula daripada golongan musyrikin Mekah di situ. Jadi cukup sekali itu tuan-tuan, saya mohon maaf kalau kurangan dan sebagainya. InsyaAllah kita bertemu pada bulan hadapan. Raya apa bulan depan tu? Lepas raya kot tu. Raya tuan-tuan ada kuliah ke tuan-tuan raya tu? Ada kot tu, kuliah subuh. Ada tak apa, saya mai tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma, tafarruqana ba'di tafarruqan ma'suma, wa la taj'al minna syaqiyyan wa la mahmudan wa la matuda, wa sallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.